Seperti biasa, kita memperingati Hari Sabah atau Hari Kemerdekaan Sabah pada 31 hari bulan Agustus setiap tahun. Ini adalah fakta yang penting yang hilang dalam sejarah pembentukan Malaysia. Malah ada yang mempertikaikan ianya pernah berlaku. Izinkan saya untuk memberitahu sedikit sebanyak tentang sejarah yang tercicir ini. Pertama sekali, perlu diketahui bahawa bapa-bapa kemerdekaan Malaysia daripada Sabah, J.S. Undang, daripada Sarawak, Ong Ki Hui, daripada Brunei, iaitu Zahari, telah menulis surat kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB pada 9 hari bulan September tahun 62 menolak pembentukan Malaysia sebelum Sabah, Sarawak dan Brunei mencapai kemerdekaan. Manahnya, kemerdekaan adalah prasyarat pembentukan Malaysia. Mendiang Tun Fua dan Tun Mustafa juga pernah menegaskan aspirasi yang sama. Ternyata juga pada 8 hari bulan Ogos tahun 63, dan ini kita perlu tahu, Majlis Perundangan Boni Utara telah sebulat suara membuat resolusi untuk memerdekakan atau mengisytiharkan kemerdekaan Sabah pada 31 hari bulan Ogos 63. Tidak kira pembentukan Malaysia itu menjadi kenyataan atau tidak pada hari tersebut. Pada hari yang bersejarah itu, yaitu 31 hari bulan Ogos tahun 63, Governor terakhir Boni Utara, Sir William Goode atau Goody, sebelum bertolak dari Jesselton Port, telah berkata, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Sabah. Ia menandakan permulaannya Sabah untuk memerintah sendiri dan merdeka, dan berakhirnya penjajahan. Maksudnya 31 hari bulan Ogos tahun 63 itu adalah hari kemerdekaan Sabah dan harus dihormati setiap tahun. Inilah yang dinamakan Hari Sabah dan harus diwartakan sebagai cuti umum seperti mana juga telah berlaku di Sarawak untuk mewartakan 22 hari bulan Julai sebagai Hari Sarawak atau Hari Kemerdekaan Sarawak. Bukan semua negara mencapai kemerdekaan melalui Akta Kemerdekaan. Termasuklah Amerika Syarikat yang juga mencapai kemerdekaan melalui Unilateral Declaration of Independence. Kemerdekaan Sabah ini diiktiraf semasa proklamasi pembentukan Malaysia pada 16 hari bulan tahun 63. Berarti pada 16 hari bulan tahun 63, semasa proklamasi Malaysia, kemerdekaan Sabah telah diiktirafkan. Dan Sabah, Sarawak dan Singapura masing-masing dikenali sebagai negara. Dan status ini juga turut diiktiraf di dalam perlembagaan asal masing-masing. Di dalam proklamasi pembentukan Malaysia, Sabah dan Sarawak disekutukan dengan Persekutuan Malaya, berlainan sedikit dengan artikel 1 MA 63. Dan ini tidak mengherankan sebab MA 63 itu ditandatangani pada 9 hari bulan Julai tahun 63 sebelum proses pembentukan Malaysia selesai, yaitu semasa Sabah Sarawak masih berstatus koloni, belum bebas daripada penjajahan. Oleh yang demikian, sejarah mesti diperbetulkan
dan dilengkapkan dengan langkah-langkah yang telah berlaku di antara 9 hari bulan Julai dan September 16 hari bulan, yaitu pembebasan Sabah daripada penjajahan dan kemerdekaan Sabah. Ini yang berlaku di antara dua tarikh itu. Kalau kira betul, MA 63 itu hanya patut ditandatangani selepas semua proses dan prasyarat penubuhan Malaysia siap dan selesai. Semua proses dan prasyarat termasuk kemerdekaan, penghapusan penjajahan, tugas-tugas PBB di Sabah dan Sarawak juga perlu diselesaikan. Inilah sejarah kita yang hilang dan mesti diiktiraf dan diperbetulkan. Sarawak juga telah melalui proses yang sama pada 22 hari bulan. Sebab itulah Sarawak telah mewartakan Hari Sarawak atau Hari Kemerdekaan Sarawak sebagai hari cuti umum pada 22 hari bulan Julai setiap tahun. Maka dengan lengkapnya sejarah ini adalah berpatutan dan tidak salah. Ya, tidak salah kita menuntut status rakan kongsi sama rata dan sama taraf dengan ketiga-tiga wilayah atau wilayah atau entiti yang menubuhkan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Melaya. Perlu juga kita ketahui bahawa Lord Kebol pengurusi Lord Commission di dalam laporan Kebol dipetik sebagai berkata, "It is a necessary condition that from the outset Malaysia should be regarded by all concerned as an association of partners combining in the common interest to create a new nation by retaining their own individualities. If any idea were to take root that Malaysia would involve a takeover of the Borneo territories by the Federation of Malaya and the submersion of their individualities, that is the individuality of North Borneo and Sarawak, Malaysia would not, in my judgment, be generally acceptable or successful." Inilah kata-kata Lord Kebol. Dengan cara ini, yaitu melengkapkan sejarah, barulah Malaysia boleh berjaya. Dengan mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi sama rata dengan Melaya sama taraf, barulah kita merasa lega. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin amat tepat bila mana menggelarkan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah dan bukan sekadar negeri seperti negeri-negeri lain di Melaya. Dengan pengiktirafan fakta sejarah ini, masalah yang kita hadapi selama 58 tahun, kita harap akan selesai dan bolehlah kita maju ke hadapan dan bolehlah kita memantapkan lagi perhubungan di antara ketiga wilayah ini. Kalau tidak, Malaysia akan terus gagal. Kita tidak mahu lagi dilayan sebagai koloni ataupun dianaktirikan di mana kekayaan kita semua dibolot, termasuk peluang pekerjaan, ekonomi dan hak-hak politik. Sampai sekarang, lebih daripada setengah abad, kerajaan persekutuan masih gagal memenuhi hak-hak kita di dalam perlembagaan persekutuan. Ini termasuklah hak kewangan kita 40% daripada hasil pendapatan bersih yang dikutip oleh kerajaan persekutuan di Sabah. 10% import duty ke atas produk petroleum. 10%